Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Okey, bertemu lagi kita dengan subjek yang lain iaitu tauhid ataupun akidah. Okey. Masih di bawah tajuk yang sama. Allah bersifat ainun. Okey, bahagian 3. Tajuk yang kita akan fokus iaitu akibat tidak meyakini Allah bersifat ainun. Akibat ataupun apa yang kita akan dapat ataupun balasan bila kita tidak yakin Allah bersifat mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kita tengok antara akibatnya. Yang pertama, nampak tak gambar? Dia macam angkuh kan? Gambar dia macam sombong kan? Apa antara akibatnya iaitu bersikap takabur dan sombong. Takbur ataupun takabur dan sombong. Bila kita tak yakin Allah Maha mengetahui, kita akan rasa diri kita lah yang paling hebat. Kita akan rasa kita akan membangga diri sebab kita cakap kita tak ada yang mengawasi kita. Dan awak pun cakap lah, siapa yang nak tengok aku buat kesalahan? So, apa masalahnya? Sampai macam tu sekali. Dan awak pun membanggakan diri kamu sendiri. Tak boleh lah macam tu. Dan dalam ayat Al-Quran ada kata, dalam surah Luqman ayat 18, maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat Al-Quran pun dah kata, janganlah kita berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kita tahu kan, bumi ni siapa yang punya? Itu Allah yang punya. Kita ni hanya pinjam je tau. Bumi ni kiranya pinjam, bukan sekadar pinjam, kita dapat secara percuma. Secara percuma lagi. Bukan senang tau Allah nak bagi free. Kalau tidak ni kena bayar ni. Tapi Allah sayang dengan hamba-Nya. Jadi Allah ciptakan segala-galanya dan ciptakan keperluan mengikut keperluan hamba-Nya. Jadi kita kena beringat balik, muka bumi ni adalah milik Allah. Dan yang kedua, nampak tak? Dia macam ni adalah satu contoh perbuatan dosa. Iaitu akibat tidak meyakini Allah, tidak takut melakukan dosa. Contohnya, salah satunya mengumpat lah. Disebabkan kita di bulan Ramadan, jadinya kita kena jaga apa? Jaga mata, jaga lisan, jaga hati. Antaranya lisan tu termasuk, mengumpat tu termasuk dalam lisan. Jadi mengumpat ni sangat-sangat bahaya. Ini adalah contoh mengumpat ni. Nak katakan orang sekarang ni dia tak takut melakukan dosa. Maksudnya dia tak sedar yang sedang memerhatikan kita ni bukan hanya sekadar Allah sahaja, tapi ada yang malaikat yang mencatat segala amalan kita. Jadi sepatutnya dia kena ada rasa takut lah untuk melakukan dosa. Sekarang orang sekarang dia tak tahu pun. Dia macam buat tak tahu je tentang dosa ni.
Dia nak tunggu kot nanti bala datang ke apa kan. Jangan sampai Allah turunkan bala ataupun turunkan balasan pada di ataskan perbuatan tersebut. Semua kena. Jangan sampai macam itu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, nampak tak gambar tu? Iaitu tidak disenangi orang lain ataupun tidak disukai orang lain lah. Maksudnya masyarakat pun tak suka bila kita tak yakin ataupun kita buat suatu dosa tersebut, suatu benda yang tak disukai oleh masyarakat lah. Orang pun takkan suka kan. Dan seterusnya, malas belajar. Okey, nampak gambar budak tu kan? Malas belajar. Okey, akibat bila kita tak yakin Allah Maha mengetahui, menjadikan kita malas belajar. Okey, ada hadis daripada Imam Asy-Syafi'i. Okey, hadisnya, bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Maksud kat sini, bila kita tak tahan kan, contoh macam kita rasa belajar ni susah, lepas tu asyik macam kenapa tak masuk ni, rasa macam lebih baik tak payah belajar macam tu. Jadi bila kita tak tahan dengan ujiannya belajar ni, jadi kita sendiri yang akan tanggung kebodohan tu. Maksudnya kita akan rasa tak dapat apa-apa ilmu lah. Macam tu. Sebabkan kita tak bersabar, kita tak bersyukur dengan apa yang kita dah belajar selama ni, kita tak amalkan, menjadikan kita rasa malas, dan semata kita akan menjadi orang yang jahil, orang yang tak tahu, orang yang bodoh, macam tu. Jadi antara doa Ustazah nak share doa elak sifat pemalas, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukh wa dul'ad daini wa ghalabatir rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu dari ditimpa kesusahan dan kedukaan, dan dari kelemahan dan kemalasan, dari kedekut dan perasaan takut, dan dari desakan hutang dan paksaan orang. Okey, doa ni awak boleh amalkan. Okey, boleh juga cari dekat internet, banyak. Doa ni insya-Allah dapat mengelakkan kita daripada sifat pemalas. Okey. Okey, seterusnya, dimurkai Allah. Okay, ini adalah tanda larangan. Okay, jangan sampaikan sebabkan kita tak yakin Allah ni Maha mengetahui sehingga Allah tak suka, Allah benci dengan kita. Jangan sampai Allah turunkan bala, turunkan bencana, turunkan macam-macam lah. Jangan sampaikan Allah marah dekat kita, semua kena. Jadi kita jangan main-main dengan kemarahan Allah. Okey, dan yang terakhir, akibat bila kita tak yakin Allah bersifat mengetahui, tidak tenang dalam hidup. Memang dah sah lah. Ia berkait dengan hati. Bila kita tak yakin dengan Allah, serta-merta hati kita pun akan rasa tak tenang. Sama juga macam contoh macam kita dalam solat kan. Bukan. Contoh macam kita buat kesalahan. Pernah tak contoh awak pecahkan pasu bunga dekat rumah kan, pasu bunga mak. Lepas tu awak rasa macam aku yang salah macam mana ni, tak tenang ni tu. Lepas tu awak tak bagi tahu pula dekat mak awak yang awak dah pecahkan pasu bunga tu. Dan awak pergi salahkan, awak tuduh pula orang lain, cakap adik yang buat. Jadi apa yang awak akan rasa?
bila awak tak berterus terang. Mestilah hidup awak takkan tenang kan. Rasa macam dosanya sampai macam tu sekali kan. Jadinya sama juga dengan kita tak yakin Allah tu sifatnya mengetahui segala kita punya kelakuan, tindakan, sama ada sebelum, sedang ataupun selepas ataupun yang akan datang. Semua tu Allah boleh tahu. Sedangkan kita ni, apa je ilmu yang kita ada, kita kena beringat balik. Pengetahuan Allah tu sangat luas berbanding dengan kita. Okay? Okay, itu sahaja untuk tajuk hari ini, iaitu akibat tidak meyakini Allah bersifat ilmu. Okay, insyaAllah semoga kita bertemu lagi dan semoga awak dapat menjawab soalan latihan soalan di Google Classroom, dan insyaAllah semoga penyakit COVID-19 ni ditarik oleh Allah dan kita dapat berjumpa semula. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.